Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Muslimin, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya dan kurniaannya kepada kita yang tak terhingga ini. Dan insya-Allah kita masih lagi ada peluang untuk berjemaah bersama-sama. Rasanya macam begitu mahal harganya berjemaah sekarang ni. Kalau dulu orang rasa macam tak ada harga kan, alas main kat rumah pun boleh dah gitu kan. Sekarang ni orang dah berkira-kira ni, kalau siapa tak pergi sembahyang jemaah memang rugilah dia kan. Baru nampak mungkin inilah dia solat berjemaah ni memang tinggi nilainya, tapi manusia memandangnya rendah, maka Allah Ta'ala menaik tarafkan dia sehingga sekarang nak sembahyang pun susah dah kan. Kena ukur berapa orang. Tuan-tuan berapa orang sini? 50. Tak, dia bagi kelihatan dia bagi apa? 40 ya. Oh tu dia, 40 kan. Itu pun nasib baik baru lagi keluar arahan kan, boleh ikut keluasan masjid. Kalau tidak pening semua orang kan, cari yang memang seolah-olah orang yang memang berkeinginan untuk berjemaah ni dia mencari-cari saja mana tempat. Masjid tak boleh, besar sebesar-besar masjid tak boleh 40 orang, tak boleh maksimum 40, pergi merayau cari surau pula kan. Tu dia. Alhamdulillah. Jadi ini di antara nikmat yang Allah beri yang sebenarnya selalunya kita manusia abaikan. Nikmat untuk kita berjemaah duduk sama-sama kan, kita sama-sama, kita saling berkongsi sesuatu. Sebenarnya Allah Ta'ala tanamkan kasih sayang itu melalui solat berjemaah di antara kita. Itu dia. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi dalam bab ini, iaitu bab al-wasiyati bin nisa, iaitu berwasiat kepada kaum wanita. Dan insya-Allah hari ini kita mula hadis yang berapa? Yang kedua. Betul ke hadis yang kedua? Hadis yang ketiga, bukan yang kedua. Yang ketiga, muka surat 398 399. Oh, hari ni yang keempat. 399 lah hari ni. Hari tu tak catat, itu yang heran. Baik. Baik, hari ni insya-Allah kita mula hadis yang keempat dalam bab ni, ataupun hadis yang ke-277 daripada keseluruhan awal, daripada awal kitab ni. Kitab ni ada 4 jilid tuan-tuan. 4 jilid. Sekarang kalau beli, dia kena beli dua-dua sekali kan, sepasang, satu set, dua-dua. Tu dia. Baik. Wa an Amrin ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada' yaqul ba'da anna hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa dhakara wa wa'adha thumma qala ala wastawsu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin 'indakum laysa tamlikuna minhunna shay'a ghayra dhalika illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghayra mubarrihin fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaykum haqqan fa haqqukum 'alayhinna alla yuti'na furushakum man takrahun wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna 'alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam awanin,
ay asiratun jam'aniyatin bil ainil muhmalah wa hiya al asirah wal anil asirah wal anil asiru syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'ata fi dukhuliha tahta hukmi az-zawji bil asir wad darbul mubarrih wasyaqus syadid wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fala tabghu alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bihi alaihinna wa tu'dhunahunna bihi wallahu a'lam. Dari Amru bin Ahwash bin Al-Ahwash Al-Jushami radhiyallahu anhu, bahawasanya ia mendengar Nabi SAW dalam haji wada' bersabda setelah bertahmid serta memuji kepada Allah, memberikan peringatan dan nasihat. Demikian sabda beliau selanjutnya, ingatlah dan berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-baik, sebab hanya sahaja mereka itu adalah sebagai tawanan di sisi kamu. Semua engkau tidak memiliki sesuatu apapun dari mereka itu selain dari yang tersebut tadi, melainkan jikalau mereka mendatangi perbuatan buruk yang nyata, seperti tidak mentaati suaminya atau buruk cara bergaulnya. Jikalau kaum wanita itu berbuat demikian, maka tinggallah mereka dalam seketiduran dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tetapi jikalau mereka telah kembali taat padamu semua, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka itu. Ingatlah bahawasanya bagimu atas isteri-isterimu semua itu ada haknya. Sebaliknya bagi isteri-isterimu atasmu semua itu pun ada haknya. Hakmu yang wajib mereka penuhi ialah jangan sampai mereka memberikan tempat hamparanmu kepada orang yang engkau tidak senangi. Maksudnya, jangan sampai wanita-wanita itu duduk menyendiri dengan kaum lelaki lain. Jangan pula memberi izin masuk ke rumahmu kepada orang yang tidak engkau semua senangi. Ingatlah tentang hak mereka yang wajib engkau semua penuhi ialah supaya engkau semua berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian serta makanan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan sahih. Sabda Rasulullah SAW, awanin artinya tawanan, jamaknya lafaz aniyah dengan ain muhmalah, maksudnya wanita yang tertawan. Al-aini artinya lelaki yang tertawan. Rasulullah SAW menyamakan wanita yang sudah menjadi isteri itu seperti tawanan suaminya, kerana wanita itu sudah masuk sama sekali di bawah kekuasaan suaminya itu. Al-ardul mubarrih, apa ni? Ya, ad-darbul mubarrih, iaitu yang amat sakit menyakitkan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fala tabghu alaihinna sabila, artinya jangan engkau semua mencari-cari jalan untuk berbuat alasan hendak menyusahkan kaum lelaki itu atau menyakiti mereka. Wallahu a'lam. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, siapa nama sebenarnya? Abu Isa Saurah, yang meninggal sekitar penghujung kurun ketiga, tahun 279, kurang lebih begitulah meninggal. Dan sahabat yang menceritakan hadis ini iaitu Amru bin Al-Ahwash Al-Jushami radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW ketika Hajjatul Wida', ketika haji perpisahan. Maknanya kita tahu dah bila, iaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah, bila sebut Hajjatul Wada' atau Hijjatul Wada', maka dia berlaku pada bulan 12 lah. Tentulah bulan 12 kan, bulan Zulhijjah. Zulhijjah bulan 12 dah dalam kalender Islam. Maknanya tahun-tahun beberapa bulan sebelum
wafatnya Nabi SAW. Nabi SAW wafat pada bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga. Lepas bulan 12, bulan 1. Lepas tu 2, bulan ketiga. Maknanya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi SAW. Jadi apa disebut oleh Amru bin Al-Ahwas ini, Nabi SAW bersabda, ketahuilah atau ingatlah aku wasiatkan kamu supaya buat baik kepada orang perempuan. Maknanya Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki, yakni para suami, dia memberikan layanan yang baik kepada isteri dia. Layanan yang baik kepada isterinya. Maknanya tuan-tuan tengok, kalau kita pesan seseorang, katakan seorang bapa misalnya, dia pesan kepada anak dia, kamu jaga ni kamu jaga ni bapa sayang kepada ni, kamu jaga, jangan bagi rosak, jangan apa, mesti kita akan ambil berat lah. Bayangkan kalau Nabi SAW sendiri pesan kepada umatnya, kepada kita, supaya berbuat baik kepada orang perempuan, maka tentulah pesanan itu pesanan yang amat penting. Amat penting. Sebab Nabi ingatkan, jaga kamu, aku wasiatkan kamu supaya buat baik kepada orang perempuan. Maknanya layanlah mereka dengan cara yang baik, yang dianjurkan oleh agama. Kan, agama menyuruh kita buat baik kepada orang perempuan. Itu yang diperintahkan, bukan buat kasar atau memanipulasi mereka untuk keperluan-keperluan dunia. Hari ni ada orang gunakan wanita untuk kepentingan dia, untuk dunia kan. Ini juga bentuk layanan yang tidak baik. Kenapa kata Nabi SAW? Kerana wanita ini atau isteri ini, mereka ini seolah-olah seperti tawanan kepada suami. Jadi di sini maksudnya, maksud di sini yang dijelaskan ini, dia kata iaitu maknanya dia di bawah kekuasaan suami. Bila suami diajak untuk bersenang-senang, maka dia akan menuruti kehendak suami dia. Itu dia. Bahkan dialah yang akan melengkapkan kehidupan suami tadi, keperluan jasmani dan rohani suami tadi, maka isteri tadilah yang akan melengkapkan. Itu dia. Bayangkan, kita tengok bagaimana Nabi SAW yang didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bila Nabi dalam keadaan takut, baginda segera balik ke rumah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam minta Khadijah selimutkan dia, dan setelah waktu dah tenang, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Khadijah. Tengok macam mana Khadijah Al-Kubra ini menenangkan Nabi. Nampak tu? Jadi rupanya lelaki ni, dia hebat macam mana, kuat macam mana pun, dia perlu kepada seorang wanita yang melengkapkan, yang menenangkan jiwanya, memberikan motivasi dan ketenangan dalam jiwa dia. Tu dia. Kan, sebab ada isteri tu. Tu dia. Kan? Tu dia. Sebab itu kalau suaminya kurang baik, maka isterinya pun akan menurut juga. Dia akan ikut juga. Kan, sebab itu Islam suruh kita pilih atas dasar agama kan. Dia akan ikutlah. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Allah kata, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu dia. Oleh kerana Abu Lahab ini merupakan penentang kepada Islam, maka isteri dia pun samalah, sokong dia juga, mesti sokong dia. Sebab itu Allah gandingkan juga ia dan isterinya akan menjadi pembawa kayu api nak bakar Abu Lahab. Isteri dia pula gendong, tolong bakar ke sama, tolong bawa kayu api lagi. Sebab apa? Sebab di dunia dia menjadi penolong kepada suami dia untuk menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka di akhirat pun sama juga. Dialah akan menolong suami dia untuk ditambah-tambah lagi azabnya. Jadi balik pada kita yang disebutkan wanita ataupun isteri tadi sebagai tawanan, maka dia akan memberikan sokongan, nasihat, kekuatan kepada suaminya. Walaupun kuat suami tadi memang orang kuat dah, memang orang yang hebat dah, tak, dia perlukan kepada pasangan. Dia perlukan kepada pasangan. Baik itu dibandingkan, dia kata isteri tadi dia akan ikut. Pertama, dia akan memenuhi keperluan suami tadi seumpama dia tawanan. Dia ikut saja suami dia, kerenah suami dia macam mana pun dia akan ikut. Itu dia. Sebagai tawanan, itu dia. Dan juga isteri juga adalah tempat
dipertanggungjawabkan harta. Mana amanah pengurusan harta itu ialah kepada isteri. Isteri yang jaga. Dia jaga. Sebab itu maknanya Nabi pesan supaya kita buat baik kepada wanita. Itu dia, dibandingkan sebagai tawanan. Baik. Okey, jadi maknanya pesanan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kamu buat baik kepada orang perempuan. Maknanya di sini kita tengok dalam kehidupan ni pergaulan ataupun cara untuk melayani orang perempuan ni lain sebenarnya. Dia dengan cara yang tersendiri, yang sesuai dengan fitrah dia sebagai wanita, yang akhirnya membentuk dia menjadi wanita yang solehah. Maknanya bayangkan, seorang suami mesti dia nak isteri yang baik. Mesti dia nak isteri yang baik. Dia cari isteri yang baik. Isteri pun mengharapkan dapat suami yang baik. Dan tentulah tanggungjawab mak dan ayah sekarang ni ialah mendidik anak-anak wanita dia dan juga anak-anak lelaki dia supaya menjadi orang yang saleh dan salehah. Itu tanggungjawab kita. Kita ni perlu membentuk generasi yang saleh dan salehah. Mungkin zaman kita telah berlalu, kan? Maka kita kena bina generasi yang berikutnya supaya dia menjadi generasi yang soleh dan solehah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebut, dia kata siapa yang Allah Ta'ala kurniakannya 2 orang anak perempuan, kemudian dididik anak tadi sehingga anak tadi menjadi anak yang baik, maka baginya dia akan terpelihara daripada api neraka. Nampak tu? Dia dapat anak perempuan 2 orang. Ialah kita kata nisbah ulu orang Arab, kalau anak perempuan ni macam satu yang beban bagi dia, kan? Beban anak perempuan. Sebab anak perempuan ni dia menghilangkan nama bapak dia, kan? Hilang nama bapaknya, dia akan ganti dengan nama besan dia, kan? Anak kita anak perempuan, besok dapat cucu tu bin bapak dia bin besan kita. Nama kita dah hilang dah. Kalau semua anak kita perempuan belaka, tak ada dah keturunan kita, tak ada lah. Itu yang mereka, orang-orang kafir, mengejek Nabi SAW kerana anak-anak laki-laki Nabi SAW semuanya meninggal. Semuanya meninggal belaka, kan? Qasim meninggal, Tahir meninggal, Ibrahim meninggal. Mereka kata bitru ya Muhammad, kamu ni pupus dah. Sebab bila dari segi nama dah tak ada, orang takkan sebut lagi. Tak sebut dah nama kamu, kan? Tak sebut dah nama kamu. Bayangkan kalau mungkin peringkat cucu, mungkin dia ni cucu ni, walaupun tak ada nama tok, tapi dia memang tu, itu besan dia lah tu. Tapi bila sampai generasi yang berikutnya, generasi cicit dan sebagainya, dah hilang langsung dah namanya. Tetapi bayangkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun keturunan Nabi SAW itu yang disebut yang ada itu adalah daripada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama Nabi SAW masih disebut-sebut sampai hari ini. Tu dia. Lepas itu mereka reject Nabi, habis dah kau. Lalu Allah Ta'ala balas, Allah kata apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina kau, yang memperlekehkan kau, itulah orang-orang yang pupus. Yang ini pupus daripada kebaikan. Tu dia. Dia hina Nabi, Allah Ta'ala hina dia balik. Maknanya kamu ni sebenarnya yang tidak ada kebaikan. Tu dia, habis kebaikan kamu. Baik. Jadi maknanya kerja kita ialah didik anak supaya anak kita menjadi saleh dan salehah. Saleh dan salehah, didik, maka Allah Ta'ala balas dengan syurga. Lalu ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami ada seorang je anak perempuan macam mana? Kan? Ya juga, kan? Nabi sebut 2. Habis kalau anak perempuan seorang je macam mana? Nabi kata seorang pun ya juga, kata gitu. Masuk syurga juga. Jadi yang pentingnya ialah usaha kita untuk mendidik anak-anak ni supaya menjadi anak yang salehah. Usaha kita didik dia, lengkapkan pengetahuan agama dia, kan, takwa dia kita lengkapkan. Tu dia. Ini kerja yang susah ni sebenarnya, kan. Dia ada cabaran tersendiri, anak perempuan dengan cabaran dia, anak lelaki dengan cabarannya, kan. Itu nak kahwin sangat, dapat dah anak, kan. Dah kahwin anak, bila dah anak, kerjanya didik lah pula. Tu dia. Baik. Jadi yang pertama itu pesanan Nabi, aku wasiatkan kamu supaya buat baik kepada orang perempuan. Dan Nabi sebut tentang perempuan tadi, mereka ini umpama tawanan kepada kamu. Baik. Yang kedua, Nabi SAW dia kata Nabi, kecuali, dia ada pengecualiannya.
kecuali wanita tadi, iaitu mereka ni datang dengan kejahatan yang jelas. Maknanya wanita tadi ataupun isteri tadi melakukan perkara yang menyebabkan dia diisytiharkan atau layak digelar sebagai nusyus. Nusyus maksudnya derhaka, kan? Derhaka ni bukan cerai, dia derhaka, istilahnya derhaka. Tu dia, kan? Seperti dia bagi contoh sini, dia kata seperti dia tidak mau taat kepada suami, tak mau dengar cakap suami, khususnya perkara-perkara yang sepatutnya dia taat. Bila suami ajak bersama, dia tak ada, tanpa ada sebab apa-apa, maka itu dikira sebagai nusyus. Faham? Kalau suami suruh bayar bil elektrik, kemudian dia tak nak bayar, itu nusyus ke tak? Bukan. Tanggung siapa bayar bil elektrik? Suami bayar. Kamu ni derhaka. Tak betul. Tak betul. Ini suami yang ambil kesempatan ni. Ini sebab kalau tuan-tuan, minta maaf, kalau pasangan tuan-tuan orang yang bekerja, jaga-jaga sikit. Jaga sikit. Jangan sampai kita tersilap, sehingga kita menyangkakan apa yang mereka sumbangkan itu sebagai satu kemestian bagi diri dia. Dia nak bagi-bagi, kan, tapi bukan kewajipan dia. Bukan kewajipan dia, kan. Tu dia. Dia jaga anak, tu dia. Tu didik anak, betul tu. Tapi masalahnya isteri gaji besar pada suami. Yang kacau tu, kan. Tu yang kacau tu. Suami masih tak ada duit je, kan. Tak apalah, pandai-pandai, tapi jangan ingat atau menyangka bahawa itu kewajipan dia. Bukan. Itu dia nak tolong tu, tak apalah, kan. Alhamdulillah, untunglah tu. Ajar dia supaya dia banyakkan sedekah sikit. Okey, jadi maknanya kalau dia derhaka, atau pergaulan terhadap suaminya tak elok, tuan-tuan kena ingat, bukan semua isteri suka kat suami. Jangan perasan, alah bini aku mesti suka kat aku. Tak, jangan. Kan, sebab berlaku di zaman Nabi SAW, yang wanita ni dia tak suka, ataupun dia takut derhaka kepada suami dia, maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu dia tak suka suami dia. Tu dia, tak suka pada suami dia. Dan dia cerita, betul-betul cerita kat Nabi, minta pandangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, macam mana, Nabi tanya dia, Nabi panggil suami dia, Nabi panggil suami dia, yang isteri tadi mengadu. Maka Nabi SAW kata, kenapa kamu tak teruskan perkahwinan kamu? Tak teruskan perkahwinan kamu. Lalu dia tanya, wahai Rasulullah, adakah ini perintah daripada engkau, ataupun ini pandangan kau sahaja? Tu dia. Tengok sahabat radhiyallahu anhu, ketaatan mereka tinggi. Dia tanya, ini perintah engkau ke wahai Rasulullah, ataupun mungkin bukan perintah engkau tapi pandangan engkau? Lalu Nabi SAW menyebut, dia kata, ini adalah baik menurutku sahaja, maknanya bukan perintah, maknanya pada pandangan aku sahaja. Maka akhirnya Nabi SAW panggil suami dia dan bagi tahu kat suami dia, kamu ceraikanlah isteri kamu dengan memberikan, dengan menerima bayaran. Ini kita panggil apa dalam istilah kahwinan, kita panggil tebus talak, kan. Tebus talak. Tu dia. Mana isteri tadi dia takut derhaka kepada suami, maka dia menawarkan sesuatu bayaran, sejumlah bayaran kepada suami. Suami ceraikan dia dengan bayaran itu. Tu dia. Cerai itu tak suamilah. Dia namanya tebus talak, kan. Dan tunjuk begitulah hakikatnya hati. Kadang-kadang isteri pun ada masa dia tak suka kat suami dia, kan. Tu suaminya mungkin ada sebab-sebab lain, kita tak tahu, kan. Masing-masing lain sebabnya, kita tak tahu. Jadi jangan perasan lah. Sebab itu kita kena layan dia dengan baik. Tu dia. Layan dia dengan baik. Kemudian dia kata, kecuali kalau isteri tadi melakukan perkara yang menggambarkan nusyus, derhaka kepada suaminya. Dia tak baik, pergaulannya kasar dan sebagainya. Tu dia. Jadi kalau begitu, dia kata, Nabi SAW mengajar pada suami supaya dia mendidik suami isteri yang derhaka. Isteri yang derhaka ni hendaklah dididik, bukan dihukum, dididik dia. Dan Nabi SAW mengajar hukum, cara mendidiknya yang pertama sekali ialah hendaklah mereka itu, dia kata, dengan dalam tidurnya, mana pisahkan tempat tidur, tidak tidur lagi bersama isteri.
sebagai satu langkah untuk mendidik dia, nak menyedarkan dia. Tu dia. Selalu tidur sama-sama. Tapi oleh kerana dia nusyus, maka suami tadi mendidik dia dengan tidak tidur sama-sama, nak menyedarkan isteri. Kan? Tengok-tengok bila tak tidur sama, isteri tak ada masalah apa-apa, tak ada memberi kesan kepada dia, maka disuruh supaya pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tu dia, pukul dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tu dia. Kan? Dia ada dalam Al-Quran disebut pukul dulu, dan pisahkan tempat tidur. Yang ini disebut tidur dulu, pisahkan tempat tidur baru pukul. Tu dia. Kan? Maka kalaulah isteri tadi dengan sebab pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan ni pukul macam mana ni? Bukan pukul dengan tali pinggang, bukan, dengan rotan lagi bukan, dengan tangan pun bukan. Maka pukulan ni pukulan yang tidak menyakitkan ini, macam kita pukul dengan sapu tangan tu jelah. Itu jelah, kan? Sebab pukulan itu bukan nak menyakitkan dia, tetapi nak menyedarkan dia. Itu dia. Macam sapu tangan tu lah, kita pukul sikit je. Itu sahaja. Kan? Dan tentulah kita dilarang memukul di bahagian-bahagian tertentu, seperti muka. Kan? Tak boleh pukul kat muka. Kemudian di bahagian-bahagian yang mudah menerima kecederaan seperti perut. Kan? Perut. Tu dia. Mana itulah dia had kalau nak pukul pun, dan tidak melebihi hukuman had, iaitu hukuman had yang paling kecil sekali dalam bab pukul atau sebat ini ialah 40 kali. Jangan sampai lebih pada tu, melampau benar kan, sikit je. Tu dia. Baik, kemudian kesan daripada tindakan suami tadi, pisahkan tempat tidur, kemudian pukul dia, kan? Tapi sebelum tu sebenarnya mesti bincang dulu, kan? Nasihat dulu. Bincang dulu, nasihat. Bila tak mau dengar tu baru dikira sebagai nusyus. Okey, maka barulah suami tadi dia kalau kesan sama ada isteri tadi terkesan dan dia berubah menjadi taat, maka suami tadi layan dia seperti biasa dengan baik. Tetapi kalaulah isteri tadi tidak berubah, tak mau juga selesai, maka boleh diambil satu tindakan lagi dengan memanggil orang tengah. Kan? Lazimnya ialah keluarga. Lebih bagusnya ialah keluarga sebelah isteri, kan? Baru nampak elok sikit, kan? Panggil wali dia. Wali dia, tak kira wali hak menikah hari tu ke ataupun wali dia yang lain, bincang supaya diberi nasihat kepada dia. Kalau tak mau juga, maka barulah boleh diuruskan penceraian. Jadi tengok ada langkah-langkah dia. Sebab Islam ni agama yang begitu teratur, penuh dengan adab, dan tata cara nak menguruskan rumah tangga ni. Bukan main bedai begitu je, kan? Tu dia. Kita main bedai, filem Melayu pun sikit je terus tali pinggang, kan? Tu kan, itulah. Jadi akhirnya menjadi ikutan. Orang yang baru kahwin, dia tengok dalam TV yang suaminya lempang isteri dia, pelempang isteri dia, kan? Tu semua tu tak betul belaka, kan? Tak betul. Dan Islam tak ada pun cerita lempang-lempang ni, tak ada, kan? Tak ada. Tu dia. Bukan orang, binatang pun tak boleh pukul kat muka. Binatang pun tak boleh pukul kat muka, ini kan pula isteri, kan? Tapi macam mana dia boleh dapat? Yang buat filem tu pun kita pun pelik, dia dapat mana tak tahu, kan? Mana dia dapat kita tak tahu. Baik. Okey, jadi habis di situ. Maknanya tak kiralah sama ada tadi dia berakhir dengan keluarga itu atau rumah tangga itu diselamatkan atau berlaku pembubaran, penceraian. Maka tak kiralah tu. Tapi kita dah ikut langkah dia, serahlah kepada Allah. Baik. Kemudian sekiranya isteri tadi baik, sekiranya dia baik, kembali taat, maka suami tadi hendaklah dia melayan dia seperti biasa. Jangan ambil kesempatan ataupun melakukan helah supaya boleh berlaku penindasan kepada suami tadi. Tu dia, kan? Tu dia. Maka jangan kita cari jalan atau helah untuk tidak berlaku adil pada dia. Faham? Jangan kenakan syarat-syarat pula. Tu syarat-syarat lagi dah. Dia dah baik dah, kan? Dia dah baik. Sebab kadang-kadang manusia ni dia perlukan satu bentuk peringatan, kan? Ataupun kita kata mungkin motivasi untuk dia berubah. Dia ada titik tempat dia berubah tu. Mungkin dengan
dengan tindakan yang kita lakukan dengan berpandukan Al-Quran dan hadis, dan dengan kita bermohon kepada Allah, ya dia akan jadi baik. Kan? Tujuan tindakan-tindakan ni sebenarnya ialah untuk memulihkan, bukan nak merosakkan. Tapi kalau dah niat, memang si suami tadi niat nak merosakkan, dia akan jadi rosak lah. Tapi kalau kita mengharapkan tindakan-tindakan tadi dapat memulihkan dengan kita mohon kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Itu dia. Jadi tiba-tiba mereka dah baik, maka jangan kita mencari helah untuk merosakkan perkara tersebut. Itu dia. Jangan cari helah lagi. Itu dia. Itulah peringatan Allah Ta'ala kepada kita. Itu dia. Baik. Itu dia. Baik. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, iaitu tentang hak ataupun tanggungjawab. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa kamu ni ada hak ke atas isteri-isteri kamu, dan isteri-isteri kamu ini juga ada hak ke atas kamu. Maknanya suami ada tanggungjawab yang perlu disempurnakan terhadap isteri, isteri ada tanggungjawab yang perlu disempurnakan terhadap suami. Bukan sesaja je buat tu, memang ada peruntukan khas dalam undang-undang dia. Maka kata Nabi SAW, hak kamu ke atas dia iaitu kamu hendaklah menyediakan ataupun melayan, dia kata jangan membiarkan mereka memberikan hamparan dia kepada orang lain. Tu dia. Maknanya dia kata sini, dia kata hakmu yang wajib je, hak suami yang wajib disempurnakan oleh isteri, iaitu dengan tidak melayan lelaki-lelaki lain. Tu dia, tidak melayan lelaki-lelaki lain, walaupun sehingga mungkin sampai ke tahap zina. Maknanya mana-mana lelaki yang dihukumkan sebagai ajnabi, kan, isteri tadi dia dah ada suami dah, kitalah suami dia, maka isteri tadi tidak melayan ataupun menjalinkan hubungan dengan mana-mana lelaki lain sehingga mungkin sampai membawa kepada zina. Bahkan kalau tidak sampai tahap zina pun, maka dia satu benda yang dilarang oleh agama. Tu dia. Zaman sekarang ni susah, tuan-tuan. Susah kenapa? Sebab hari ni manusia menggunakan media baru, kan, semua ada WhatsApp, ada Insta, ada apa semua. Dah kahwin benda tu on lagi, kan. Bayangkan zaman belum kahwin, wanita tadi dia anak dara, dia mungkin ada kawan ramai, kawan lelaki ada, kawan perempuan ada. Bila start dah kahwin, dia kena buka plan baru dah, kena tutup semua tu, kena tutup. Kalau dia nak jaga keharmonian rumah tangga, dia kena tutup semua. Tu dia, kan. Walaupun mungkin lelaki itu orang yang dikenali oleh suami dia. Suami macam mana? Serupa jugalah, kan. Bayangkan takkanlah isteri boleh seronok pula tengok suami dia ramai menor followersnya perempuan, kan. Ataupun dia punya itu perempuan, dia tak suka juga, kan. Dia pun ada hati dia. Maka disebut di sini iaitu hak isteri tadi, hendaklah dia tidak memberikan hamparan dia kepada orang lain, yang ini tidak melayan orang lain selain daripada suami dia. Termasuklah tidak bersendiri, tidak memberi izin masuk kepada orang yang dia tak suka. Tu dia, kan. Maknanya dia kena tinggalkan segala hubungan-hubungan yang lain terhadap lelaki yang bukan mahram. Tinggalkan. Hentikanlah main Facebook, hentilah main segala Insta ni, kalau nak jaga rumah tangga, kan. Kalau masih sibuk dengan benda tu, habis, kan, habislah. Tu dia. Zaman ini cabaran yang besar sebenarnya. Zaman kita dulu tak ada dah, kan. Tak ada dah. Bila dah kahwin tu, isteri tu dia diam situ, tak ada dah. Tak ada, orang tak tanya mana, dah kahwin dah, anak ramai dah, tahu-tahu anak ramai, itu je. Zaman sekarang tak, kan. Tu dia cabaran hari ni. Tu dia, kan. Jadi maknanya isteri tadi jangan melayan orang lain lagi. Hari ni tengok dalam dunia bidang pekerjaan, ini satu cabaran juga, kan. Kadang-kadang dia dah kahwin, dia dah ada suami, tapi dia boleh keluar makan sama-sama dengan orang lain, kan. Keluar, mungkin kalau dalam kelompok yang ramai itu tahan lah, kan. Mungkin tak ada tempat makan, kan. Jadi keluar ramai-ramai, kan, pergi makan. Kita apalah, tapi tidaklah bermakna kita boleh duduk beradak-adak, boleh gelak sama-sama,
kan, kelak sama-sama boleh bergurau senda pula dengan lelaki ajnabi tadi. Ni orang yang tidak menjaga maruah dia. Kena jaga maruah, walaupun dah kahwin ataupun belum kahwin pun sama, jaga maruah diri, kan. Yang lelaki pun kena jaga maruah juga. Kadang-kadang lelaki pun satu kan, kalau tak dimula dia tak maunya, dia lelaki tu kan, dia dah ada isteri dan orang tu adalah isteri orang lain atau anak kepada seseorang, jagalah kehormatan diri sendiri dan orang tadi. Kita jaga, jangan sampai tercemar maruah dia. Tu dia, jangan tercemar maruah dia dengan sebab kita kan. Tu dia, ini di antara peringatan. Kemudian Nabi SAW menyebut pula, dia kata adapun hak suami tadi terhadap isteri apa dia, iaitu berbuat baik kepada mereka, layan mereka dengan baik dalam hal pakaian serta makanan mereka. Maknanya kita sediakanlah pakaian, sediakanlah makanan, bahkan juga kena sediakan tempat tinggal isteri tadi. Tu dia, layanlah mereka dengan baik kan. Jaga pakaian dia. Memang dia, dunia orang perempuan itulah, di antaranya pakaian kan, itu lagi makanan, tempat tinggal lah. Dia dah ada tu, dia aman lah, aman. Tu dia yang mungkin berlaku hari ni dalam masalah penceraian dan sebagainya, kerana mungkin suami tadi tidak menyediakan nafkah yang cukup. Itulah punca besarnya kan. Nafkah dia tak beri pada isteri kan. Tu aku beli makanan tu, makanan bukan nafkah tuan-tuan, dia sebahagian daripada nafkah kan. Makanan, pakaian tu sebahagian daripada nafkah. Kena bagi isteri tadi mengikut kemampuan kita, kadar, tak kira lah dalam bentuk wang ringgit ke, tak nak bagi wang, bagi emas sebulan sekali bagi, boleh juga. Bagilah satu benda yang bernilai kepada diri dia, tiap-tiap bulan kena bagi. Tu dia, itu nafkah diri dia, itu dia punya je, dia punya, tak kira lah banyak mana pun kan. Tuan-tuan pendapatan besar, hasil banyak, beri banyak. Kalau sikit, bagi sikit. Janji ada bagi tu kan. Tu dia, itulah nafkah kan. Dan duit itu suka hati dia nak beli apa pun kan, benda-benda yang halal lah dia belilah. Ikut dia simpan, dia nak simpan ke, itu hak dia, pulang dia. Tapi kita tahu lazimnya isteri ni kalau dia dapat duit pun dia akan habis untuk keluarga juga, dia takkan habis untuk diri dia. Itulah dia. Jadi maknanya sempurnakan hak terhadap isteri tadi kan. Jangan oleh kerana dia di bawah, kita kata dia seumpama tawanan tadi, ikut suka kita nak bagi tak bagi kan. Tu dia, jangan, kena bagi hak dia kan. Terutama kalau orang yang ada lebih daripada satu ni, dia kena adil betul lah, kena bahagi betul-betul kan. Bagi betul-betul, carilah kaedah banyak mana nak bagi tu, kira lah betul-betul. Tu dia, dia bukan sama banyak, mungkin boleh pakai kaedah nisbah dan sebagainya, bagilah kan. Kalau sama banyak bagi pun pening juga kan. Minta maaf kalau tuan-tuan ada yang nikah 2 atau 3 ni, bukan nak kata tuan tak, nak beri contoh kan. Ada sahabat dia nikah lah 2 ke begitu. Ada orang tanya dia, macam mana kau bagi nafkah? Dia kata dia bagi sama banyak kan. Isteri pertama jumlah ni, isteri kedua pun sama. Tentulah tak betul kan. Sebab isteri pertama, dia dengan kerja dia menanggung kerja yang banyak, anak dah ramai kan. Mungkin yang urusan perbelanjaan anak-anak suami bagi juga, tapi pengurusan anak-anak ni, orang yang menguruskan 5 orang anak misalnya, dengan isteri yang kedua yang tak ada anak lagi, tentu berbeza kan. Memang yang isteri yang tak ada anak ni, dia boleh bagi layanan terhadap suami tadi dengan hebat, dengan baik lah. Sebab satu, dia baru, yang kedua mungkin dia tak ada anak. Sedangkan yang ni dengan bercakap je kan. Cakap, dia melayan anak-anak. Jadi tentulah nisbah pengagihan dari sudut nafkah itu pun tentu berbeza. Tak boleh pakai sama kan, tak boleh pakai sama. Yang ini ikut contoh bagi 500, ini 500, tak betul, tak betul. Dia boleh pakai nisbah. Maknanya kena ambil kira juga dari sudut itu kan, bukan suka-suka je. Atau mungkin kerana hak ini baru bagi lebih sikit, lagi tak betul kan, tak betul. Tu adil itu ialah dari sudut yang zahir, bukan sudut batin. Dari sudut sayang, itu tak boleh nak berlaku adil, sebab benda tu benda yang tidak nampak kan. Adat manusia ni, benda baru ni dia sayang lah kan. Kita beli kereta baru, kereta lama tu sayang juga, tapi sayang lagi kereta baru kan. Gitulah. Itu adat. Sebab itu Islam tidak meletakkan keadilan itu pada
pada hal perasaan, kasih sayang. Tapi dia nak keadilan dari sudut benda-benda yang nampak, materialnya, kan, pengagihan dari sudut mungkin penyediaan tempat tinggal, tu dia kena adil. Jadi sebenarnya bukanlah mudah untuk orang tu dia nak sewenang-wenang nak kahwin dua. Kalau dia tak boleh berlaku adil, maka jangan cari pasal. Jangan cari pasal, susah sebenarnya. Kan, tapi kalau mampu silakan. Kan, apatah lagi kalau mungkin dia menjadi satu keperluan untuk menyelamatkan manusia. Kadang-kadang dia terpaksa ketepikan soal mampu tadi, tapi nak menyelamatkan manusia, akidah manusia, maka tak ada pilihan, kahwin juga. Kahwinlah, tak apa. Tu dia, kan. Tu dia. Baik. Jadi yang ketiga, Nabi pesan supaya hendaklah isteri menyempurnakan hak pada suami, suami menyempurnakan hak pada isteri. Itulah dia 3 benda yang Nabi SAW pesan, kan, dalam pengurusan rumah tangga ataupun suami dan isteri. Apa dia? Yang pertama, Nabi SAW pesan, hendaklah kamu buat baik kepada wanita. Ni pesanan kepada siapa? Laki-laki. Laki-laki hendaklah dia berbuat baik kepada wanita, layan dengan baik. Yang kedua, Nabi SAW ingatkan supaya supaya mereka ini, yang isteri tadi, dia hendaklah pelihara diri dia, supaya dia tidak menjadi isteri yang derhaka. Kan, pelihara diri dia supaya dia tidak menjadi isteri yang derhaka, iaitu dengan tidak taat kepada suami. Secara umum kita sebut tidak taat pada suami, yang akhirnya kalaulah berlaku juga yang itu, maka suami tadi boleh mengambil langkah untuk membaiki rumah tangga itu. Kata-kata apa, bila isteri tadi sudah dikira sebagai nusyus, maka suami tadi boleh mengambil tindakan-tindakan yang tertentu untuk memulihkan rumah tangga. Itu dia. Dan kalaulah dengan hasil yang, dengan usaha yang dilakukan itu, rumah tangganya menjadi baik, maka suami tadi hendaklah teruskan kebaikan itu dengan tidak menindas isteri. Kalau tak boleh juga, maka mungkin pilihan, tidak ada pilihan melainkan berlakulah penceraian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW pesan supaya masing-masing sedar, suami sedar dia ada tanggungjawab kepada isteri, menyediakan pakaian dan tempat tinggalnya dan juga makanannya, termasuk kesihatannya, keselamatan dijagalah. Dan isteri dia pun ada tanggungjawab terhadap suami dia. Apa-apa perkara yang boleh membawa kepada zina, maka dia kena tinggalkan. Dan dia tidak membenarkan orang yang tidak disukai oleh suaminya masuk atau datang ke rumahnya, maka jangan dia bawa masuk. Kalau suaminya tak suka ke pak mentua, macam mana? Sekarang ni katakan masa kahwin tu elok kan, tiba-tiba pak mentuanya jadi musuh kepada menantu lelaki, kan. Yang menantu lelaki kata, kamu jangan bagi bapak kamu datang sini. Sudah. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kita nak pakai mana satu? Katakan isteri itu bapak dia datang dan bapak dia nak masuk. Jadi katakanlah kita lah isteri itu. Jadi macam mana? Nak bagi bapak masuk ke tak bagi? Nak bagi masuk ke tak? Sembang dulu. Sembang tak payah masuk, pakai telefon boleh, kan, nak sembang. Sekarang ni cerita dia nak masuk rumah. Suami dah pesan, kamu jangan bagi bapak kau masuk. Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh masuk tu. Jadi tuan-tuan ingat tu, jangan sombong, aku bapak dia. Jangan apa pasal. Kalau menantu kata tak boleh masuk, duduklah di luar tu. Duduk di luar tu. Jangan kata ni anak derhaka, menantu derhaka, jangan. Sebab itu hak dia. Lepas itu bila akad nikah itu namanya majlis perwalian tu, kita serahkan anak kita kepada, selama ni kita jaga dia daripada kecil kan. Jaga sampai dia nak nikah tu kita serah dah. Ni anak aku, aku bagi kamu jaga dia. Dia dah jaga anak kita. Kita tak ambil hal dah. Kan? Apa-apa hal suami dia lah. Sebab itu sebelum nak serah tu, tengok betul orang nak serah tu. Kan? Pastikan betul orang ni boleh jaga anak kita. Tu dia. Faham? Tapi ialah ini kita cerita dari sudut realiti kan sebenarnya, tapi mungkin takkan berlaku lah. Jarang sekali menantu tak bagi
pak mentua masuk. Tapi kalau berlaku, maka itu hak dia. Dan kalaulah terjadi konflik antara kita dengan menantu, kan, dan menantu kita buat keputusan begitu, maka kita kena raikan, sebab kita dah serah anak kita kepada dia. Kalau anak kita tu anak perempuan, kita serah. Itu atas kebijaksanaan dia. Melainkan kalau masuk kata-kata perkara yang boleh membawa kepada fasakh, dia pukul, kan, dia sakiti semua, itu dah lain, kan. Tapi kalau setakat dia tak bagi kita masuk, kan, dia tak senyum kat kita, kadang-kadang tak senyum kat mentua, marah pak mentua, kan. Kau nak marah apa, ikut dia lah, nak senyum tak senyum, kan. Kita dah serah nak kita kat dia, ikut dia nak senyum tak senyum kat kita, lantak dia lah, kan. Tu dia. Baik, jadi maknanya suami ada hak terhadap isteri yang perlu disempurnakan. Isteri pun ada hak yang perlu disempurnakan kepada suami. Masing-masing ada tanggungjawab. Inilah rumah tangga. Kalau masing-masing berperanan, insya-Allah selesai masalah, kan. Dan kita tengok hakikatnya, kita nak dia benda ni macam kita nak memenuhi keperluan kita. Suami nak memenuhi keperluan dia, kena ada isteri. Isteri nak memenuhi keperluan dia, kena ada suami. Tu dia. Jadi dia saling lengkap melengkapi. Jadi itulah matlamat dia, kan. Bila kita lakukan benda itu kerana Allah, maka selesai masalah, kan. Selesai masalah, tak ada masalah apa-apa. Selesai je, elok je. Tu dia. Tak ada nak marah apa, tak ada, kan. Yang masalahnya orang ni dia target lain, bukan kerana Allah. Dia berkahwin pun bukan kerana Allah. Dia kahwin tu kerana sebab-sebab lain, sebab-sebab keduniaan, kan. Dia ni cantik betul. Jadi dia mungkin nak kejar populariti tu. Carilah mana orang paling cantik sekali, kahwin. Kemudian kahwin tu jadi dia gunakan untuk memasyhurkan diri dia dan sebagainya, kan. Atau macam-macam kepentingan manusia ni kita pun tak tahu. Jadi bila dah tak ikhlas macam itu, tidak telus tujuan perkahwinannya, maka tidaklah keberkatan. Bila tak ada keberkatan, itu ya hari-hari perang je, kan, cakar, kan. Jadi kalaulah kita lakukan kerana Allah, kita jaga hak kita, insya-Allah selesai. Hatta kalau bercerai pun kita kata tak apa, sebab itulah mungkin yang terbaik. Kita masih lagi dalam keadaan baik sangka, walaupun natijahnya adalah penceraian. Itu dia, kan. Kita tengok kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Sejarah dia dengan suami dia yang dipisahkan ketika di Mekah. Suami berhijrah, dia tak boleh berhijrah, kan. Bayangkan, tak boleh, keluarga dia tahan, tak bagi dia ikut, sebab keluarganya musyrik, keluarga Ummu Salamah ni. Tu dia. Akhirnya dah lama dah suami dah pergi ke Madinah dah, kena tahan sampai dia akhirnya anak pula kena ambil, kan. Tinggal dia seorang. Akhirnya dia tak ada kerja dah, menangis dah, nak jadi macam sasau dah. Sehingga akhirnya keluarga dia kata, ada orang tua kata, ni kenapa ni? Dia bercerita, dia ni dah jadi macam ni kerana dipisahkan dengan suami, dengan anaknya. Lalu dia kata, kamu hantarlah dia, kata, temukanlah mereka. Dia kata, ni habis, kalau macam ni habis, mana jadi gila besok lah macam tu kalau biar, kan. Akhirnya mereka pun sedar, ya juga, kata gitu, kan. Akhirnya hantar. Bila hantar ke Madinah, hantar ke Madinah, dia hanya sempat dengan suaminya 3 tahun je. Tahun ketiga, Abu Salamah ni syahid, kesan daripada perang Uhud. Dia syahid kesan daripada perang Uhud, meninggal dia. Dah habis. Bayangkan, dia berhijrah dan keadaan dia tinggalkan keluarganya, kan. Bila sampai di sana, suami meninggal pula, hanya dia dengan anak dia saja, kan. Dia dengan anak dia. Akhirnya Nabi SAW doakan, kan. Nabi doakan, semoga Allah Ta'ala menggantikan kamu dengan yang lebih baik. Tu dia. Nabi SAW ajar dia doa, kan. Allahumma ajurni ala musibati wa khlufni khairan minhu. Ya Allah, gantikan aku dengan kurniakanlah aku pahala di atas kesabaran menghadapi ujian yang kau kenakan, gantikan dengan lebih baik. Dan akhirnya memang benarlah Allah SWT pilih dia menjadi ummul mukminin. Tu dia, tengok, kan. Jadi kadang-kadang benda-benda yang kehadapan ni kita tak tahu. Mungkin pada ketika ini kita rasa di satu benda yang pahit, tetapi perancangan Allah lagi hebat sebenarnya, yang kita tak tahu, kan. Lepas satu datang, memang hidup, memang kita yakin pasti akan berlaku penceraian. Kita pun pasti akan berlaku penceraian. Paling-paling tidak apa perceraian yang akhir sekali, mencerai mati. Sama ada kita mati dulu atau isteri mati dulu, cerai juga.
Tak ada istilah sehidup semati tu. Itu sedap mulut je, kan? Sehidup semati tak ada. Yang mati dekat-dekat ada, kan? Ada. Dekat-dekat mati. Hari ni suami mati, besok isteri mati, ada juga. Atau mati hari yang sama, ada. Kan, kalau tengok siapa nama Presiden Mesir dulu, Allahyarhamu, dia rasa dia mati dekat-dekat tu tempohnya. Tempoh kematian tak lama, dekat-dekat. Mula Musi meninggal, kemudian isteri dia meninggal, tempoh tak lama. Tapi tak ada sehidup semati, tak ada. Tak ada. Itu istilah orang Melayu je, kan? Jadi maknanya kita kata apa? Kita kata pasti akan berlaku perceraian, dan kita tak tahu perancangan Allah atau takdir Allah, mungkin Allah gantikan dengan lebih baik pada kita. Lepas itu kita ikut je, kan? Kalaulah kita dah ikut, orang masih mengatakan zalim, kita kata aku peduli apa kamu cakap, aku ikut apa yang Islam kata. Kamu nak kata apa, itu kamu punya urusan. Yang penting aku ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, kan? Allah Ta'ala suruh begini. Kadang-kadang isteri tadi nusyus, suami tadi setelah dah usaha tak mahu selesai, maka suami menceraikan isteri tadi, kan? Ceraikan, sebab kalau tidak isteri tadi berdosa, nanti dia akan berdosa. Kerana kasih kepada isteri, tak mahu isteri tadi berdosa berpanjangan, suami ceraikan dia. Orang tengok kamu ni zalim sungguh, kamu cerai isteri kamu. Dia tak tahu cerita, kan? Jadi kita kata tak apalah, saya cuma ikut apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Itu je, kan? Kita dah dapat nasihat begitu-gitu, itulah keputusannya, kita cerai. Sebab mungkin penceraian itu dia mendatangkan satu kebahagiaan pula selepas itu yang kita tak tahu. Itu dia yang kita tak tahu. Yang penting kita ikut apa yang diatur oleh agama. Selesailah kita, kan? Selesailah kita. Macam kita semayang, orang tak semayang kata, tengok kau semayang, kau tak kaya pun, aku tak semayang kaya, kata gitu, kan? Jadi kita kata tak apalah, kan? Kita serah pada Allah. Kita yang penting kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau aku tak kaya pun tak apa, dia kata. Di dunia mungkin aku tak kaya, kan? Tapi yang penting aku ada sesuatu yang aku nak jawab di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak kaya ni pasal Engkau lah, ya Allah, tak apalah, aku tak kisah, kan? Sebab mentaati perintah Engkau. Tapi rasanya kalau semayang 5 waktu ni tak ada menjejahkan sangat, kan? Kita jadi kaya tak kaya. Itu dia. Mungkin usaha kita kurang je lah, itu saja. Jadi rasanya malam ni cukup sampai itu. Wallahualam. Satu hadis saja kita bincang. Terlebih sejuk pula, tuan-tuan buka aircon hari ni. Sejuk pula ni. Dia sejuk-sejuk ni, kalah sikit lah. Wallahualam. InsyaAllah nanti pertemuan akan datang, kita akan sambung hadis yang kelima. Sebelum akhir tu ada nak tambah ataupun nak kongsi, silakan ada. Ya. Ada soalan daripada sahabat Maya lah. Muhammad Nur Ibrahim. Dia tanya, dia bagi tahu macam ni, tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ustaz, apakah hukum di mana ada anak-anak kita yang kerap meninggalkan solat walaupun sudah akhir balik? Apakah ibu bapa terbalik sekali walaupun puas mendidik dan menasihatinya? Baik. Pertama sekali, bila dah balik itu dia mula menanggung dosa dia sendiri lah, kan? Tetapi dia tetap menjadi tanggungjawab ibu dan ayah dia untuk mendidik dia, kan? Sebab kalau kita tengok dari segi umur di tempat kita, balik ni umur kurang lebih lah 13 hingga 15 tahun, kan? Baik Qamariyah ataupun Hijriah kurang lebih itulah. Jadi maknanya dia, anak tadi tetap tinggal dengan mak dan ayah dia. Maka mak dan ayah dia mesti mengingatkan dia tanpa jemu, tanpa henti. Hatta kalau anak-anak tu dah masuk universiti pun, umur dah 20, dah kerja pun, kan? Dah kerja pun, dah kahwin pun, dah bercucu pun, mak ayah kena nasihat, ingatkan dia. Itu dia. Itulah kerja kita, kan? Sampai bila? Sampai kita mati ataupun dia mati. Selesai lah tu. Tak berhenti. Okey, sekarang soal tadi, adakah mak dan bapa bertanggungjawab? Sekarang ni dia tanggungjawab sebagai mak dan ayah mungkin dah habis. Sampai satu tempoh setelah anak tadi dia dah mungkin dah berdikari sendiri, kan? Jadi mungkin dia tak duduk sekali dengan mak ayah dia. Maka tanggungjawab mak dan ayah untuk mendidik dia mungkin dah habis dah. Selesai. Sebab dia dah kerja, dia dah duduk tempat lain, dia dah kahwin, kan? Mungkin tak nampak dah depan mata dia. Tetapi tanggungjawab untuk mengingatkan dia, amar ma'ruf nahi munkar, itu ada pada mak dan ayah dia. Dia tahu anak dia berjudi, dia tahu anak dia tak semayang, maka dia mesti bagi tahu. Tu dia. Kena ingatkan berterusan.
Kan? Jadi kalau tanya adakah terpalit, okey, kalau dari sudut setelah anak tadi sampai satu usia dia dah kerja lah misalnya, katalah umurnya dah 24, dia dah kerja sendiri, dia dah hidup sendiri tempat lain, dia tak duduk depan kita dah, maka tanggungjawab untuk mendidik dia dah habis. Kan? Dah habis dah. Dia dah tak boleh didik dia sendiri je. Maka tanggungjawab itu terlepas lah dia kalau anak dia masih tak semayang. Tapi kalau mak dan ayahnya memang mengetahui anaknya memang tak semayang, dia ada tanggungjawab yang lain, iaitu menyuruh anak tadi kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dia kena ingatkan, kamu dah semayang belum? Kan ada telefon sekarang ni, kan? Pergi semayang, subuh-subuh telefon anak, kamu bangun belum? Kan? Belum lagi tak gitu kan. Tu dia. Kan? Jadi soal dia tak angkat telefon, dia silent ke, itu dia pasal. Yang penting kita kerja kita tu. Tu dia, kan? Mudah-mudahan di saat-saat dia maknanya dia tak mau dengar perkataan kita, kita ada jawapan di hadapan Allah Taala. Ada jawapan, ya Allah, aku dah tegur dia, aku dah suruh dia, tapi dia tak mau ikut juga, nak macam mana kan? Tu dia. Itu Allahu a'lam. Ada lagi tuan-tuan? Tak ada kan? Jadi kalau ya. Wirid dengan zikir jangan Apa beza wirid dengan zikir kan? Zikir ini dia ada dua maksud. Satu, zikir itu maksudnya sebut, kan? Sebut. Dan satu lagi, zikir ini maksudnya ingat. Itu dia, kan? Dalam Quran Allah sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah Ta'ala hati-hati akan menjadi tenang, kan? Ada juga maksud zikir ini ialah kita sebut perkataan tu, kan? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang hauqalah ke basmalah ke, semua-semua tu itu juga disebut sebagai zikir. Tu dia, itu zikir. Itu terpulang sebenarnya. Terpulang. Kalau kuat dia berbunyi ya. Kalau tak kuat dia baca perlahan. Jadi soalannya apa tentang apa tentang? Dia sebenarnya bila kita tengok tarikh zikir tadi, ingat Allah. Ingat Allah ni tak semesti kita nak sebut Allah, tak semesti gitu. Mungkin kita ingat dengan hati kita, atau mungkin kita ingat dalam bentuk pekerjaan kita buat ni, kita ingat, ini yang Allah Ta'ala suruh, kan? Ini yang Allah Ta'ala perhatikan kita ingat je tu, kan? Dalam bentuk perbuatan, kan, akhlak kita. Jadi itu maksud zikir tadi kalau dari sudut maksud mengingatkan. Tapi bila kita sebut zikir dari sudut kita menyebut tadi, maka mungkin dia keluar bunyi subhanallah, Allahu akbar, kan? Tu dia. Itu zikir lah tu. Okey. Yang wirid ni pula dia satu rangkuman. Dia satu rangkuman bacaan-bacaan yang disusun atur oleh ulama. Faham? Maksudnya mula-mula baca ni, kemudian baca ni. Dia dah atur begitu, kan? Dan memang bacaan itu sama ada dia ayat Quran, mungkin dia ada zikir situ, kan? Tu dia. Jadi dia itulah rangkuman itu dipanggil sebagai wirid. Sebab itu kadang orang sebut wirid lepas sembahyang. Tu dia. Kan, wirid lepas sembahyang. Apa tu? Orang tak baca wirid, tak baca lepas azan, lepas sembahyang orang baca. Kan? Misalnya yang kita buat lepas sembahyang ni, sebenarnya wirid ni dia kalau tuan rajin cari Dr. Abdul Basit, dia ada keluarkan satu tu, dia kata wirid yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lain daripada kita buat ni, lain, kan? Dia ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar 10 kali. Apa lagi ya? Dia ada wirid-wirid, tapi tidaklah sama dengan yang kita buat. Pun begitu, yang kita buat ni pun tidak menjadi masalah, sebab dia pun adalah ayat Quran. Kan, dia semuanya adalah dia maknanya dia semuanya adalah kalimah-kalimah yang memang ada hadis-hadis. Cuma kalau yang kita kata yang betul datang dari Nabi, dia lain sikit. Tu dia, kan? Jadi yang kita buat pun tak ada masalah. Bahkan kalau tuan pergi ke tempat tertentu, dia tak ada wirid langsung, tu dia, pun tak ada masalah juga. Ada tempat dia wirid perlahan, pun tak ada masalah juga. Ada tempat dia wirid kuat, pun tak ada masalah juga. Jadi jangan buat pening kepala. Wirid itu dirangkuman semua. Mungkin kita pergi tempat ini, wiridnya macam ni. Pergi tempat ni, macam ni wirid dia, kan?
selagi sebutan-sebutan itu merupakan kalimah-kalimah yang baik daripada Al-Quran, daripada hadis, kan, maka tak ada masalah. Jangan dia ada campur jampi mentera dah. Tu dia. Yang itu kalau campur yang itu tak boleh lah. Tu dia. Kan? Wallahu a'lam. Ya. Ada wirid dengan aurat tu Ustaz? Aurat. Kalau bukan dia ada dulu. Ya. Dia kalau yang aurat tu dia adalah, kata silap dia jamak dia. Jamak dia mungkin lebih banyak lagi. Tu dia. Faham? Dia lebih banyak lagi. Maknanya kalau wirid tu sikit, dia kuantitinya sikit, yang aurat tu banyak. Itu beza dia. Wallahu a'lam. Tak apa hujan, tak apa malam ni. Tak ada dah? Okey. Jadi kalau tak ada, cukup sekali itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan kita ni orang yang menyempurnakan tanggungjawab kita lah. Tu dia. Sebab itu kita kadang-kadang kena minta maaf juga kat isteri ni, kan. Mungkin kita sedar tak sedar kita ada kelemahan kita, kan. Dengan isteri, hanya isteri tahulah, dia tahu, kan. Jadi kita pun bukannya sempurna, kita penuh dengan kelemahan. Jadi kalau kita saling memaafkan, akan selesai insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.